hafalkan, kerana ia sangat berguna untuk menghadapi cabaran-cabaran yang Allah sediakan untuk kita. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Balad ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. yakni sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ini senantiasa berada dalam kesusahan, senantiasa berada dalam kecabaran, senantiasa berada dalam problem. Kalau tidak ada problem, bukan manusia namanya. Kalau tidak ada problem, bukan dunia namanya. Yang tak ada problem adalah syurga. Kita belum lagi masuk syurga, maka sudah tentu kita banyak problem. Inilah sunnatullah sebenarnya. Allah sengaja mencipta kita dengan macam-macam problem. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sederhana, ada yang senang kita atasi, ada yang susah kita atasi dan sebagainya. Tetapi kita tidak akan putus dengan problem, dengan masalah, dengan cabaran-cabaran yang ditentukan, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Tidak ada satu manusia yang tidak ada problem. Tidak ada satu pun manusia dalam dunia ini yang tidak ada problem. Walaupun para nabi, para rasul, termasuklah mereka juga mempunyai problem. Jadi apatah lagi kalau kita manusia biasa, sudah tentulah kita banyak problem. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya Maha Pemurah, yang sifatnya Maha Penyayang, yang sifatnya Maha Rahmah, banyak sangat rahmahnya. Daripada 100 rahmah yang ada bagi Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan untuk dunia ini hanya satu. Satu daripada 100 rahmah yang disampaikan kepada dunia ini. Begitu banyak rahmah yang kita rasai semasa di dunia ini, walaupun hanya satu daripada 100. Bayangkan 99 lagi disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita di akhirat nanti. Bermakna di akhirat itu lebih banyak lagi rahmah yang disediakan oleh Allah untuk makhluknya. Jadi yang satu ini pun kita sudah rasa macam-macam rahmatnya. Ibu sayang kepada anak, bapa sayang kepada anak, datuk sayang kepada cucu. Binatang sekalipun mempunyai kasih sayang kepada anaknya. Pokok sendiri pun, pokok-pokok sebenarnya berasa sayang antara satu sama lain. Kalau sebatang pokok ditebang, yang sebelahnya akan menangis kerana kawannya ditebang. Kita tak pernah dengar, tapi itulah hakikatnya. Pokok sendiri bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi makhluk-makhluk yang bernyawa yang lain, ya. Dan semua ini mempunyai problem. Manusia ini mesti ada problem. Kalau tak ada problem, itu syurga namanya. Kita tak pernah, belum lagi duduk dalam syurga, sudah tentulah banyak problem. Oleh sebab itu ada beberapa ayat Al-Quran, banyak sebenarnya, tapi saya akan pilih hanya 5. Iaitu 5 ayat Al-Quran ini yang menunjukkan bahawa kita ini disediakan dengan cara-cara untuk mengatasi problem-problem yang kita hadapi ini. Ayat yang pertama terdapat di dalam surah Al-Insyirah. Apa dia surah Al-Insyirah? Surah Alam Nashrah. Bila sebut Al-Insyirah, banyak orang tak tahu. Kalau kata Alam Nashrah, orang tahu. Ya, kita hafal Alam Nashrah. Kebanyakan kita hafal Alam Nashrah. Kalau belum hafal, baiklah hafal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang di dalam surah ini yang saya maksudkan ialah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu kita sudah hafal. Apa maksudnya? Fa inna ma'al usri yusra. Yani sesungguhnya
maka sesungguhnya disertakan setiap masalah atau setiap kesusahan dengan kesenangan. Allah menyediakan bagi setiap kesusahan yang kita hadapi dengan kesenangan. Kemudian diulang pula ayat itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya disertakan juga kesusahan itu dengan kesenangan. Kalau kita lihat kepada ayat-ayat ini, kalau orang yang tidak faham tentang bahasa Arab ini, maka kita tidak begitu faham. Tapi kalau saya cuba terangkan, dalam perkataan al-usri ini, usr bermaknanya kesusahan, yusr kemudahan. Ingat ya, usr kesusahan, yusr kemudahan. Dalam perkataan usr ada alif lam sebenarnya sebelumnya. Al-usr. Fa inna ma'al usri. Al-usr ada alif lam. Tetapi yusra tidak ada alif lam. Apa bezanya antara dua ni? Apabila ada alif lam, bermakna kesusahan itu tertentu, yakni sudah diketahui yang mana satu. Kesusahan yang pasti, yang kita tahu apa dia kesusahan itu. Tapi kesenangan itu terbuka, tak semestinya satu, tetapi mungkin lebih daripada satu. Maksudnya, setiap kesusahan yang Allah kurniakan kepada kita, atau sediakan untuk kita, dia sediakan juga kesenangan, bukan semestinya satu, tapi mungkin lebih, 2, 3 dan sebagainya. Yang setiap penyakit ada ubat, kata orang. Tapi penyakit itu satu, tapi ubatnya mungkin lebih daripada satu. Itu sebab satu ada alif lam, satu tidak ada alif lam. Alif lam ini kalau dalam bahasa Inggeris dia kata the definite article. Definite, mana kita tahu dia. Ya, manusia terbuka, tak tahu yang mana satu, umum. Bila kata manusia itu, mana tetap bahawa manusia yang itu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan alif lam dengan tidak ada alif lam. Ada alif lam, manusia itu. Kalau manusia saja tidak ada alif lam. Itu sebab kalau kita lihat, kesusahan itu mungkin satu, tapi kemudahannya lebih daripada satu. Misalnya, kalau kita seorang yang kita tempuh satu penyakit, katalah kita sakit demam, katakan, ya, kita demam, itu satu kesusahan. Tapi apa yang ada untuk mengatasi demam ini? Ada Panadol, ya, ada duit nak beli Panadol, ya, ada orang yang tolong pergi kedai beli Panadol, ya, ada pula orang bawa kita air dan sebagainya untuk kita makan Panadol. Maknanya kemudahan itu lebih daripada satu tadi. Begitu juga misalnya kalau kita mempunyai satu kemalangan, bila dah malang, ada menghadapi kemalangan, apa yang berlaku pada kita selain daripada itu untuk mengatasi kemalangan ini? Ambulans ada, doktor ada, hospital ada, klinik ada, macam-macam ada. Maknanya kemudahan itu banyak biasanya. Allah tidak menyediakan hanya satu kemudahan untuk mengatasi masalah ini tadi. Satu masalah, banyak kemudahan. Itu yang dimaksudkan dengan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Walau apapun problem yang kita dapat, kita pasti mengetahui, yakin bahawa Allah sudah pun sediakan dia punya kemudahan. Itu yang pertama. Ayat yang kedua, yang kita juga selalu hafal, banyak orang hafal ini. Di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang 286. Apa dia? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa maksudnya? Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya.
Walau apa pun kesusahan yang kita hadapi, kesusahan yang dihadapi oleh kita itu Allah telah jadikannya sesuai dengan kebertahanan kita. Kita boleh tahan dengan kesusahan itu. Kalau dia tak boleh tahan, Allah tak jadikan kesusahan itu untuk kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini firman Allah. Bila firman Allah pasti berlaku. Bukan setakat pasti berlaku, kita yakin bahawa dia benar. Yakni Allah sudah janji, la tukallifu nafsan illa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang kecuali beban itu boleh ditanggung olehnya. Jadi jangan risau bila ada sebarang beban, kita pasti tahu bahawa kita boleh tanggung. Sebab Allah sudah janji begitu. Jadi jangan risau dengan hal itu. Jadi sudah dua saya bagi. Boleh faham, boleh ingat? Cuba ingat, cuba catat kalau boleh catat. Yang ketiga ni mungkin senang juga tapi ada ceritanya. Jadi saya berikan cerita. Ayat ini datang daripada surah Al-Syu'ara ayat 62. Ayat 62 surah Asy-Syu'ara. Saya bacakan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi minasyaitonir rajim. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Apa maksudnya? Falamma tara'al jam'ani. Ceritanya adalah cerita Nabi Musa sedang bawa kaum Israel, Bani Israel keluar daripada Mesir, lari daripada Fir'aun pada malam hari. Okey? Nabi Musa sedang bawa Bani Israel keluar daripada Mesir pada malam hari, lari daripada Fir'aun. Baik. Pada masa itu malam hari, sebab disuruh Nabi Musa keluar pada malam hari supaya melambatkan Fir'aun mengetahui yang Nabi Musa sudah bawa orang dia. Melambatkan tahu. Jadi oleh sebab itu dia dulu, lepas tu baru datang Fir'aun. Fir'aun sedar, dia pun keluar dengan askar-askar dia semua sekali, bawa ikut dia. Nak buru dia, nak bunuh semua sekali. Itu tujuan Fir'aun. Kemudian bila sampai kepada Laut Merah, bermakna bahawa kaum Nabi Musa ini berhadapan dengan laut di depan, belakang Fir'aun. Jadi apabila mereka nampak Fir'aun di belakang, apa kata qala ashabu Musa, yakni para pengikut Nabi Musa berkata, inna lamudrakun, we are finished. Kami ni habislah, mati semua ni. Pasal depan laut nak ke mana? Belakang Fir'aun dah datang. Inna lamudrakun, kata orang-orang Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Ini yang penting. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, kata Nabi Musa. Bukannya kita tidak akan hancur, kita tidak akan hampus. Tidak, kata Nabi Musa. Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama aku adalah Tuhanku yang akan memberikan aku petunjuk. Sayahdin, petunjuk. Nabi Musa terus berkata kepada sahabat pada Bani Israel, kau jangan takut, ini tak betul. Tidak. Tidak, kita tidak akan hancur, kita tidak akan habis. Tidak, dia kata. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku ini adalah berserta dengan Tuhan aku, dan Tuhan aku akan memberikan petunjuk kepadaku. Apa petunjuknya? Terus Allah Subhanahu wa taala suruh dia pukul lautan dengan tongkat dia, dan laut itu terbelah. Ya, kita tahulah cerita itu kan. Jadi akhirnya itu bermakna bahawa pada ketika itu Nabi Musa begitu yakin bahawa dia telah diperintah oleh Allah pergi berjumpa Fir'aun, bawa keluar orang-orang Israel
keluar daripada Mesir dan bawa lari keluar daripada Mesir untuk selamatkan mereka. Maka sudah tentu walau apapun masalah, Allah akan mengatasi masalah itu. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Itu ayatnya. Begitu juga dengan peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar di dalam Gua Thur. Di dalam Gua Thur itu muat untuk 2 orang sahaja. Gua itu muat untuk 2 orang. Jadi Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar duduk dalam gua itu, lubangnya pun kecil saja. Tiba-tiba datang orang musyrikin melalui mengelilingi tempat itu. Sayyidina Abu Bakar sudah takut, sudah sedih, sudah takut ni. Apa kata kalau mereka tunduk saja, tengok saja, sudah tentu dia nampak. Kami habislah, kata Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, jangan kau sedih, kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Itu ayatnya. Sama juga kalau itu adalah ayat untuk Rasulullah, kita juga boleh gunakan. Bukan kita tidak boleh gunakan. Ya, senantiasa kita harus gunakan. Senantiasa kita harus gunakan sebab kita tahu bahawa Allah senantiasa ada bersama kita. Apa kata Allah? Apabila wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila mereka bertanya kamu, iaitu bertanya Rasulullah tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku adalah hampir dengan dia. Ya, aku adalah hampir. Yakni Allah senantiasa ada dengan kita. Jadi mengapa kita tidak bergantung kepada Allah tetapi kita bergantung kepada yang lain? Kita senantiasa bergantung kepada orang lain. Kita nak minta apa pun kita cari orang, ya. Walhal kita patut bergantung kepada Allah dahulu. Doa dahulu, minta dahulu. Ya, itu yang penting. La tahzan, innallaha ma'ana. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Satu Nabi Musa, satu Nabi Muhammad. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat. Jadi yang tiga-tiga ini sebenarnya gunanya adalah untuk dunia ini. Ketiga-tiga ini gunanya adalah untuk di dunia ini. Yang pertama tadi apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kita kecuali beban itu kita sanggup untuk menanggungnya. Kemudian yang ketiga, kita pasti bahawa Allah senantiasa ada dengan kita. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. La tahzan, innallaha ma'ana. Ya, ingat tu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini untuk akhirat. Untuk persediaan akhirat. Baik. Apa dia? Yang pertama ini adalah suatu ayat yang daripada surah At-Taubah 102 yang sebenarnya sebelum itu saya nak cerita satu lagi ayat, iaitu apa Allah janjikan kepada kita. Sebenarnya apa yang berlaku ialah ayat yang akan saya baca ini turun kerana orang-orang munafik di Madinah, ya, telah membuat fitnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apa fitnahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9, ya, tahun ke-9 Rejab, dia pergi ke Tabuk untuk berperang dengan kaum Nasrani, ya, Roman, ya, kaum Rom. Jadi diperintahkan orang-orang Madinah, semua orang Madinah mengikut dia. Ada yang mengatakan ini adalah satu rombongan peperangan yang dibawa oleh Rasulullah yang paling besar, dan ia adalah rombongan yang terakhir juga, ya, yang terakhir dan paling besar. Tapi musimnya adalah musim panas terik,
Ya, sampai kata sahabat dia rasa macam kerongkongnya sini nak habis dah. Pasal haus sangat, pasal panas sangat. Ya? Dalam perjalanan, jalan jauh, kemudian panas, ya? Itu keadaannya. Maka apa kata munafik di Madinah? Dia kata Muhammad dan sahabat-sahabatnya dah habis jahanam dah habis dah, dia kata. Bukan saja menghadapi kepanasan, tapi juga menghadapi orang Rom. Walhal Rom dengar saja Nabi Muhammad sampai situ, lari semua. Tak jadi perang. Tak ada perang. Lari. Itu yang sebenarnya berlaku. Maka mereka balik dengan selamat. Jadi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala apabila dengar cerita yang fitnah yang dibuat oleh kaum munafik ini? Apa Allah sebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Surah At-Taubah ayat 51. At-Taubah ayat 51. Apa maksud ayat ini? Qul lan yusibana, katalah wahai Muhammad, lan yusibana, tidak ada satu musibat pun illa ma kataballahu lana, tidak ada satu musibat pun yang akan berlaku atas engkau kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah dalam kitabnya, kecuali yang telah dijanjikan, kecuali yang telah ditetapkan. Tidak ada satu musibah yang akan boleh berlaku kepada engkau kecuali kalau musibah itu telah tertulis untuk engkau. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Huwa maulana. Huwa itu siapa? Allah itu adalah maulana. Huwa maulana, yakni Allah itu adalah penjaga engkau. Allah itu adalah penjaga engkau. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Atas Allah lah kamu patut bertawakal, dan orang yang bertawakal itulah yang akan berjaya. Maksudnya kita pasti tidak akan berlaku apapun kepada kita kecuali kalau sudah tertulis. Tapi kalau sudah tertulis yang akan berlaku, pasti berlaku juga. Pasti berlaku. Baik. Itu ayat yang yang diterangkan oleh Allah kerana ada orang yang rasa was-was, apa akan berlaku ni? Betul ke begini? Maka kata Allah, tidak. Kalau aku tulis begitu baru jadi, tak tulis tak jadi. Baik. Jadi yang keempat ini yang saya nak cakapkan tentang ayat ini, yang juga mengenai dengan perang Tabuk tadi. Ya. Jadi antara yang tidak pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada lebih kurang 6 orang. 3-nya adalah orang munafik dan 3 orang sahabat. Yang 3 munafik ini tadi, bila ditanya oleh Rasulullah, mengapa kamu tidak datang? Dia bagi macam-macam alasan lah. Dan Rasulullah pun tak peduli dia punya alasan. Dia dah tahu dia munafik, lantaklah kau, tak ada apa-apa. Tapi bagi 3 yang muslim ini tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih dan marah sebenarnya. Siapa dia? Antaranya ialah yang pertama sekali Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini adalah antara sahabat yang dikatakan yang senior di antara Ansar. Yang senior di antara Ansar. Kemudian selain daripada Ka'ab, Murrah bin Al-Rabi' dan Hilal bin Humayyah. Jadi 3 orang ini, dia bila berjumpa dengan Rasulullah, dia tidak berbohong. Dia cakap terus terang. Dia kata sebenarnya aku bersalah lah. Aku tak ikut ni, aku bersalah. Oleh sebab itu Rasulullah rasa tak mau ampunkan dulu. Tak mau diampunkan. Tunggu wahyu daripada Allah. Kalau wahyu daripada Allah turun mengatakan diampunlah. Tak ada lah. Tapi akhirnya selepas 60 hari. 60 hari mereka tunggu, dan dalam 60 hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan sesiapa pun berhubung dengan 3 orang ini. Boykot 3 orang ini. Mereka kena boykot tu pun dah rasa teruk dah. Jumpa orang beri salam orang tak tahu je. Jadi teruk sangat dia punya perasaan. Dan apabila selepas sebulan, Rasulullah perintahkan supaya isteri-isterinya pun jangan dekat dengan dia.
Isteri pun tak boleh dekat dengan dia. Sampai begitu. Selepas 1 bulan, 2 bulan, barulah turun ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akharun a'tarafu bidhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Wa akharun a'tarafu bidhunubihim. Antara orang-orang yang mengetahui yang dia bersalah, dia berbuat dosa. Ada orang dia tak sedar, tapi ini orang ini dia sedar yang dia buat dosa. Yang 3 ni tadi, dia sedar dan dia mengaku yang dia buat dosa. Apa dosanya? Dia tidak mengikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat dosa, khalatu amalan salihan, dan dia campur adukkan antara dosa ni dengan amal salih. Dia orang baik-baik, tapi sebab tidak mengikut perintah Rasulullah, maka dia telah mencampurkan perkara yang tidak baik dengan perkara yang baik. Itu apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba 'alaihim. Mudah-mudahan Allah mengampunkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini yang disebut oleh, yang dipermankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila turun ayat ini, perkataan asallah, yakni moga-moga atau mudah-mudahan Allah akan mengampunkan. Bila ayat yang menggunakan perkataan asa, maksudnya bukan mudah-mudahan, pasti berlaku, pasti akan dipohonkan. Ini kata Ibn Abbas. Itulah cara kita menginterpretasikan perkataan ini. Maka apabila turun saja ayat ini, Rasulullah pun faham bahawa Allah sudah pun mengampunkan ketiga-tiga. Maka dia pun panggil orang mengatakan Allah telah pun mengampunkan. Barulah mereka perbaik balik. Begitu juga kita. Bagi kita sebenarnya kita harus mengakui dosa kita. Bukanlah mengakui kepada orang, tapi mengakui diri sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mengaku yang kita sudah buat salah. Memang semua orang buat salah pun. Kita mengaku yang kita buat salah, tapi kita juga buat perkara yang baik. Moga-moga Allah akan mengampunkan kita. Jadi walaupun kita buat salah, tapi kita ada buat baik, maka insya-Allah Allah akan mengampunkan kita. Ya. Jadi ini yang keempat. Yang akhir, ini yang paling penting. Akhirnya dalam surah Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah berfirman ini, wahai hambaku, ya ibadi. Siapa dia hambaku? Alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang telah melampaui ataupun menzalimi diri sendiri. Apa maksud mereka telah merampau ataupun menzalimi diri sendiri? Maksudnya dia telah berbuat dosa. Wahai hamba-hambaku yang telah berbuat dosa, itu maksudnya. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Walaupun kamu banyak dosa-dosa kamu bertimbun-timbun satu bukit Uhud banyaknya, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya sekali. Tidak ada had, tidak ada limit. Sebanyak mana pun dosa, Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, semua sekali. Innahu huwal ghafurur rahim. Bermakna bahawa walau macam mana pun, asalkan kita mengaku kepada Allah, kita kesali dengan dosa-dosa yang kita telah lakukan, kita minta ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kita menangis kepada Allah, Allah akan mengampunkan semua dosa kita. Jangan bimbang, jangan takut. Yakin dengan firman Allah.
yakin dengannya, yang Allah akan ampunkan walau apa pun dosa. Sebenarnya ayat ini diturunkan setelah orang-orang Nasrani di Madinah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang kamu bawa ini, agama yang kamu bawa ini sangat baik," dia kata. "Tapi masalahnya kami ini sudah banyak buat dosa, banyak bunuh orang, banyak berzina dan sebagainya. Bagaimana boleh kami menghapuskan dosa ini?" Maka turun ayat ini. Turun ayat ini mengatakan, kamu jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Asalkan kamu tidak berputus asa, kamu berharap kepada Allah, insya-Allah Allah akan mengampunkan semua dosa kamu. Senantiasa kita minta ampun kepada Allah. Senantiasa minta ampun kepada Allah. Itu yang sebaik-baiknya. Jadi saya tinggalkan di sini 5 ayat ini. Ya. Ingatlah baik-baik. Insya-Allah kita akan selamat. Saya nak cerita daripada hati ke hati. Saya pun banyak dosa. Seperti tuan-tuan pun memang ada dosa. Kadang-kadang kita bila ingatkan dosa-dosa yang kita lakukan, kita takut. Tetapi apabila saya habis membuat nota untuk kuliah pada hari ini, saya rasa lapang. Saya rasa sangat lapang. Kerana saya yakin bahawa Allah akan mengampunkan segala dosa kita. Saya yakin sangat bahawa Allah akan mengampunkan segala dosa kita. Itu yang paling penting bagi kita. Kerana pernah Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah doa yang patut aku buat atau minta apabila kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar? Apa kata Rasulullah? Minta ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta ampun segala dosa. Sebab bila tak ada dosa, kita tidak ada masalah lain lagi dah. Itu sebab kita selalu minta keampunan kepada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.